Tapi Jijah dan Mamat serentak berlari ke arah rumah. Uyat masih tegak-tegak nak ikut. Buatnya benda atas bahu Mak Melah tu terkam dia tak kenaya. Tapi duduk sorang-sorang dekat wakaf ni seram juga. Sejuk dia makin kuat. "Mat, tunggu aku," laung Uyat sambil berlari ke arah rumah tapik. Uyat menjengkik nak tengok dalam rumah tapik tu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, hari ni saya akan kongsikan kisah seram daripada gadis yang bernama Uyat. Pelik kan nama dia, tapi cerita Uyat ni bagi saya best jugalah. Dan saya tertarik nak kongsikan kepada sahabat semua. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Uyat, mak kau cari. Dia pesan kalau kau tak balik sekarang, dia libas kau dengan akar pokok sebelah surau ni ha. Suara sengau Mamat dari jauh Uyat dengar. Kelibatnya tak nampak. Uyat yang tengah syok main bola tersentak dengan suara Mamat tu. Puas dia cari mana si Mamat ni. Rupa-rupanya dia jerit dari tingkat atas surau. Surau kawasan kampung Uyat ni ada 2 tingkat. Tingkat bawah jadi tempat untuk kelas fardu ain waktu petang. Tingkat atas pula jadi tempat solat dan tempat mengaji waktu malam. Belakang surau ni pula ada padang bola dan pokok ara yang besarnya boleh tahan juga. Mamat tersengih macam kerang busuk di celah cermin nakor tu. "Weh Mat, dah nak maghrib ke?" soal Uyat. Pelik bila tengok si Mamat ni dah siap bersongkok. Sebab tadi dia nampak tengah main kahwin-kahwin dengan si Ain Tembuan. Bila masa pula dia balik mandi dan tukar baju. "Kau buta ke apa Uyat? Tak nampak hari dah nak gelap? Masaklah kau kena lepas balik nanti. Anak tekak aku ni dah putus panggil kau tadi. Aku baliklah jalan kaki sorang-sorang." Aram jadah betul si Mamat ni. Sampai hati dia balik tak beritahu. Uyat dengan Mamat ni berjiran. Kalau petang lepas habis main dekat padang belakang surau ni, Uyat balik dengan Mamat ni naik basikal sama-sama. Uyat gayuh, Mamat duduk belakang. Walaupun badan Uyat ni agak kecil kalau nak dibandingkan dengan Mamat, Uyat yang kena kayuh sebab Mamat tak pandai bawa basikal. Lepas bersihkan diri, nak dekat maghrib, mereka pergi mengaji dekat surau tu juga. Mamat ni badan je besar, tinggi. Sado jugalah kalau nak dibandingkan dengan budak lelaki lain. Tapi sayang 1000 kali sayang. Lembut dia bukan main. Kadang-kadang kesian juga tengok si Mamat ni sebab kena pulau. Bila Uyat main bola, dia akan main kahwin-kahwin atau masak-masak dengan budak perempuan. "Balik ngaji nanti ku balik jalan kaki," jerit Uyat sambil berlari ambil basikal. Dalam kepala terbayang wajah benggis mak. Mak ni dia dengan singa tu macam adik-beradik. Masa tengah marah akan dengarlah bebelan yang tanpa henti. Berjoget-joget tai lalat tepi hidung belah kanan ikut rentak bebelan mulut dia. Dia susah nak naik tangan, tapi sekali dia naik bukan tangan je yang naik. "Alah Uyat, jangan gitu. Aku takut balik jalan kaki," jerit Mamat dari jauh. Uyat kayuh basikal merah dia selaju yang boleh. Krek 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 bunyi pedal kaki minta nyawa. Rasa menyesal pula bawa basikal merah hari ni sebab perlahan sikit. Bodi dia berat. Basikal favourite si Uyat ni pula kurang angin. Tak sempat nak pam tadi. Nak cepat punya pasal dia sauk je lah basikal merah ni. Uyat ni banyak basikal. Bukan sebab kaya. Ayah dia suka baiki basikal. Dia selalulah ambil atau beli basikal yang orang dah nak buang. Selalunya orang akan bagi free je sebab dah rosak kan. Basikal yang ayah bawa balik ni kadang-kadang rosak sikit je. Modified dan sembuh cat sikit, dah cun macam baru. Lepas tu ayah akan bagi free dekat budak-budak kampung yang tak mampu beli basikal. Uyat pernah tanya ayah,
kenapa bagi free je? Rugilah sebab makan kos juga baiki basikal tu semua. Alasan ayah, dia kata kesian tengok budak-budak yang tak mampu beli. Setelah 5 minit kayuh basikal, akhirnya Uyak sampai dekat rumah. Sedang elok bunyi azan maghrib dekat TV rumah dia. Rumah Uyak dengan surau tak jauh pun. Uyak lempar basikal, tak sempat nak tongkat bagai. Tengok line clear, tak nampak pemangsa. Dia terus pecut ke bilik air, mandi dalam 2-3 cebok. Lepas dia bersiap, sepantas kilat dia terus berlari ke depan rumah. Alang-alang pemangsa hilang dari radar, baik dia gerak ke surau cepat-cepat. Tahu jalan balik rupanya. Ingatkan nak tidur dekat padang tu malam ni. Balik nanti siap mak libas tapak kaki kau. Mak muncul secara tiba-tiba depan pintu rumah. Berderau darah Uyak dengar suara mak. Dia sengih je lah. Dalam hati berdoa supaya mak dia hilang ingatan bila balik mengaji nanti. Kalau tak kena tahan lah dia membebel. Dari jauh Uyak nampak jiran dia, Anti Amu, tersengih tengok bebelan mak. Kawasan rumah Uyak ni agak terpencil dari kawasan rumah orang lain. Hanya ada rumah Uyak, rumah Mamat dengan rumah Anti Amu ni. Rumah Mamat dengan rumah Uyak bersebelahan. Sebelah rumah Uyak ni ada anak sungai kecil. Seberang anak sungai tu rumah Anti Amu. Uyak selalu jugalah main-main dekat rumah Anti Amu ni. Kari ayam dia kalah mamak hujung kampung ni. Memang pure. Dia suka jamu Uyak dengan mamak makan. Belakang Anti Amu tu, Uyak nampak macam ada lelaki berdiri tegak. Statik je. Setahu Uyak, Anti Amu ni tak ada anak lelaki, semua anak perempuan. Suami dia pun dah meninggal. Siapa pula lelaki tu? Anti Amu pula macam tak ambil peduli dengan lelaki tu. Leka je tengah angkat kain masa tu. Uyak malas nak ambil peduli. Lagi lama dia tercongok depan rumah layan bebelan mak ni sampai isyak tak habis nanti. Mah, adik pergi dulu, takut ustazah dah start nanti, kata Uyak. Kalau cepat siap mengaji, bolehlah balik senyap-senyap tinggal kasih Mamat dekat surau. Plan asal nak tinggal Mamat lepas mengaji tak kesampaian. Sebab bila Uyak sampai, surau dah penuh. Maknanya kena tunggu lepas solat isyak. Mamat tersengih tengok plan Uyak nak tinggalkan dia hancur berkecai. Lepas siap mengaji dan solat isyak, budak-budak lain terus berlari keluar surau. Sejak kejadian bulan lepas, habis je solat isyak, budak-budak mengaji tergesa-gesa balik rumah. Dah tak ada sesi hilai ketawa main kat luar surau tu. Bulan lepas kecoh budak pensel bawah pokok ara belakang surau ni. Katanya nampak pontianak duduk atas pokok main guncang-guncang pokok tu. Uyak tak tahu cerita selebihnya sebab ikut ayah dia pergi Kelantan masa tu. Mamat tahulah. Dah macam rutin, Uyak naik je basikal, Mamat pun terus duduk dekat belakang sambil pegang kain dia. Uyak akan pakai 2 lapis. Dalam seluar sukan, luar kain baju kurung. Sampai surau, sarung kain. Keluar surau, tanggal kain. Tak selesa dia nak berkain bagai semua. Masuk je laluan ke rumah mereka, Uyak rasa macam ada angin menerpa. Bukan angin sejuk tapi panas. Pelik juga sebab malam-malam macam ni tak logik lah ada angin panas. Hari siang sekalipun angin akan rasa sejuk bila layan naik basikal. Angin ni lain macam panas dia. Panas macam bahang api. Uyak perhati kiri kanan, mana dah tahu ada api dekat mana-mana, tapi tak ada. Uyak, apa sebab bahang semacam ni? Basikal kau terbakar ke apa? Soal Mamat. Uyak tak menjawab sebab dia leka tengok rumah Anti Amu. Semakin dekat, Uyak makin pasti apa yang dia nampak. Sampai je rumah, dia terus masuk bilik, niat nak pastikan apa yang dia nampak tadi. Bila Uyak buka cermin bilik, dia boleh nampak jelas rumah Anti Amu. Uyak nampak lelaki berdiri dekat ampaian kain Anti Amu. Kedudukan dan cara dia berdiri sebiji macam Uyak nampak masa dia nak pergi mengaji tadi. Uyak muskil, patung ke orang? Tak mungkinlah dia tak bergerak langsung. Dan takkanlah Anti Amu tak jemput lelaki tu masuk rumah. Rumah dia pun gelap je, hanya lampu laman je menyala. Ruang tamu pun gelap. Anti Amu macam tak ada dekat rumah. Penyamun ke? Kalau penyamun takkan Anti Amu buat bodoh je angkat kain petang tadi sambil lelaki tu berdiri dekat belakang dia. Sedara Anti Amu kot. Rupanya Uyak tak nampak jelas sebab petang tadi pun agak gelap, ditambah pula dia memang rabun. Lampu depan rumah Anti Amu agak membantulah untuk tengok lelaki tu. Wajah lelaki tu masih tak nampak. Puas Uyak amati tapi gagal. Tapi dia pasti itu lelaki sebab potongan rambut yang pendek dan susuk tubuh yang kasar tapi kecil. Tiba-tiba ada cahaya menerpa ke arah susuk lelaki tu. Masa itulah Uyak nampak jelas wajah dan tubuh lelaki tu. Mula-mula Uyak ingat dia nampak potongan rambut sampai paras telinga, tapi bukan. Lelaki tu tak ada rambut. Nampak kulit kepala macam hangus terkopak, tergantung dengan sisa rambut yang masih terbakar. Terkopak dia macam kita kopek kulit pisang masa nak makan tu. Macam itulah kulit kepala dia. Nampak jelas tengkorak dengan isi berwarna merah. Uyak nampak ada api kecil yang masih terbakar perlahan dekat kulit kepala lelaki tu, sekaligus mencairkan kulit sekitar muka. Lelaki tu boleh senyum dekat Uyak. Sudah, ini bukan orang dah, ini benda lain. Kalau orang tak adanya tercongok senyum macam tu kalau api tengah terbakar
terbakar kat muka dia tu. Kulit badan lelaki tu kehitam-hitaman, merekah dekat sana sini sampai nampak warna merah jambu isi badan yang telah masak. Lelaki tu pakai baju kemeja petak biru dan berseluar jin hitam. Masa Uyat tengok baju lelaki tu pakai, dia tersentak sampai terundung ke belakang. Uyat teringat dia pernah tengok gambar lelaki yang pakai baju sebiji macam lelaki yang tengah terbakar ni. Dia pernah tengok lelaki ni dekat rumah Anti Amu, dalam gambar yang digantung dalam rumah. Uyat duduk sekejap nak proses benda yang dia nampak. Masa tu tak payah cakap lah, dia punya takut bukan main. Sampai bunyi kereta ayah pun Uyat tak dengar. Rupa-rupanya lampu yang tiba-tiba ada tadi, lampu kereta ayah. Dengar je ayah bagi salam, Uyat terus lari keluar bilik peluk ayah. Terpinga-pinga mak tengok. Uyat terus bagi tahu apa yang dia nampak. Ayah tak cakap banyak, dia terus keluar seberang sungai ke rumah Anti Amu. Dan apa yang terjadi malam tu sebenarnya adalah permulaan untuk Uyat. Dari jauh Uyat nampak ayah seberang jambatan ke rumah Anti Amu. Sampai hujung jambatan, ayah hentak kaki kanan 3 kali dan berhenti dekat situ lebih kurang 5 minit. Tak tahulah pula kenapa ayah hentak kaki masa tu. Masa tu budak-budak lagi. Uyat ingat kaki ayah kena gigit semut, sebab tu dia hentak kaki nak buang semut. Lepas tu ayah terus jalan ke tempat sidai kain Anti Amu. Masa tu tak terlintas langsung di fikiran macam mana ayah boleh tahu kedudukan benda yang Uyat nampak tadi. Seingat Uyat, masa dia beritahu, tak pula dia cakap nampak dekat kawasan mana, hanya cakap dekat rumah Anti Amu je. Kemudian mak tarik masuk dalam rumah. "Adik nampak apa?" tanya mak. Uyat pun bagi tahu lah mak apa yang dia nampak. Mak dengar tanpa cakap apa-apa. Lepas tu dia bergegas keluar ke halaman rumah. Uyat baru ikut setapak, mak tunjuk isyarat suruh jangan ikut. Duduk situ senyap-senyap, nanti kena libas. "Abang, dah lah tu. Jangan dibawa bergaduh. Saya dah lah selalu berdua je dengan Uyat dekat rumah ni." Uyat dengar mak laung dari halaman rumah. Memang Uyat selalu berdua dengan mak dia dekat rumah. Ayah bawa lori balak. Waktu kerja tak tentu, tapi selalunya dia balik lepas isyak. Pukul 2-3 pagi nanti dia keluar kerja. Kadang-kadang ayah tak balik dalam 2-3 hari. Tak lama lepas tu, mak ayah masuk rumah terus menonong je masuk ke bilik tidur. Uyat cuba curi-curi dengar perbualan mak dengan ayah tu. Sakit juga hati saya. Dari masa budak-budak tu ada lagi dia berani. Bila kita senyap, dia berani tunjuk rupa. Biarlah, dia duduk situ je pun dah bersyukur. Jangan datang sini sudahlah. Kalau adik nampak lagi, bagi tahu saya. Dulu dia kacau angah, ni adik pula. Uyat pasang telinga dengar perbualan mak dengan ayah dalam bilik. Muka ayah masa masuk rumah tadi memang muka tahan marah. Jarang nak tengok ayah marah. Dengan anak-anak dia tak pernah tinggi suara. Uyat tak hairan sangat kalau ayah berani pergi menghadap benda tu. Sebab ayah ni pandailah sikit bab-bab ni. Orang kampung pun kadang-kadang jumpa ayah kalau pasal perkara ni. Budak-budak kampung yang kena sampuk atau baby yang kuat menangis malam, selalunya ayah yang akan rawatkan. Adik dengan mamat lepas ni jangan main dekat pokok jambu rumah Anti Amu. Kalau boleh, kurangkan berjalan ke rumah Anti Amu. Lepas pesan, ayah terus masuk ke bilik air. Pokok jambu tepi ampaian kain Anti Amu tu antara tempat Uyat, Mamat dengan kawan-kawan lain melepak. Besar jugalah pokoknya. Seminggu tu memang Uyat galak lah sangat bermain dengan kawan-kawan dekat situ. Bising tu tak payah cakap lah. Tambah-tambah lagi buah jambu tengah lebat masak masa tu. Anti Amu pula jenis kurang pendengaran. Tak adanya dia marah. Lagipun dia kata dia sunyi sebab anak perempuan dia semua dah kahwin. Dengar suara budak ni hilanglah sunyi sikit katanya. Masalahnya nak dengar macam mana? Dia kan pekak. Muskil jugalah si Uyat ni. Lepas ayah pesan macam tu, Uyat pun malas nak panjang cerita. Yang penting malam ni dia tidur dengan mak ayah. Perasaan nak tahu tu masih ada dalam hati. Nak tahu juga apa benda tu. Kenapa lelaki tu sama macam lelaki dalam gambar dekat dalam rumah Anti Amu? Lelaki dalam gambar tu dah mati ke? Macam-macam persoalan bermain di minda. Yang Uyat tahu nanti dia nak pergi siasat dengan Mamat. Pukul 10 malam Uyat masuk tidur dengan mak ayah. Sebelum ni dia tidur dengan kakak. Tapi lepas mereka kahwin, Uyat tidurlah seorang-seorang. Uyat ada 3 adik-beradik, semua perempuan. Uyat dengan Kak Ngah jenis kasar, Along jenis wanita Melayu terakhir. Beza umur Uyat dengan Kak Ngah 12 tahun. Jadi sebenarnya keluarga Uyat ni tak jangka dia akan dilahirkan. Disebabkan perbezaan umur yang jauh dan kakak dah kahwin, Uyat membesar macam anak tunggal. Uyat lena dibuat mimpi selama beberapa jam. Pukul 3 pagi, dalam keadaan mamai, Uyat perasan ayah dah sarung baju seluar kerja dia. Perlahan-lahan dia keluar rumah. Tinggallah Uyat dengan mak dekat rumah. Masa kecil, Uyat ada habit
Tak tahulah bila start. Bila terjaga waktu malam, dia akan buka tingkap bilik, lepas tu tenung dekat luar. Macam sleepwalking. Kalau sleepwalking kita tak sedar, tapi Uyak sedar yang dia buka tingkap dan sedar yang dia tengah melangut. Tapi perbuatan tu terjadi secara tak terkawal. Yang Uyak ingat, dia suka bila dingin angin kena dekat muka. Kalau mak ayah perasan, mereka akan tarik Uyak suruh tidur semula. Kalau tak, dalam sejam jugalah dia duduk termenung tepi tingkap tu. Setengah jam lepas ayah keluar rumah pergi kerja, Uyak terbangun. Sisi katil bilik mak ayah ni rapat ke dinding yang ada tingkap. Jadi sambil duduk atas katil, Uyak boleh buka tingkap naku bilik tu. Tingkap bilik ni betul-betul menghadap pokok jambu anti amu. Tingkap bilik Uyak pula menghadap ampayan anti amu. Macam biasa, Uyak buka cermin tingkap. Mulanya tak ada apa yang menarik. Uyak layanlah angin pagi tu kena muka dia. Kemudian dia kali tengok mak yang tengah syok tidur tu. Bila Uyak pandang semula keluar tingkap, dia nampak anti amu tengah berdiri menghadap pokok jambu. Maknanya Uyak nampak belah tepi dia lah. Uyak pasti itu anti amu dari rambut panjang beruban dia. Dah ada dekat rumah agaknya anti amu ni. Cuma waktu ni Uyak pelik dengan pemakaian anti amu. Tak pernah pula ada tengok anti amu pakai jubah hitam macam ahli sihir orang putih tu. Selalunya pakai baju t-shirt dengan kain batik je bila dekat rumah. Siap pegang penyapu lidi lagi. Awal betul anti amu menyapu hari ni. Anti amu memang selalu bangun pagi. Pukul 5 pagi dengarlah bunyi loceng semayang dia. Pukul 6.30 pagi dia menyapu sampah tu perkara biasa. Tapi ni di luar biasa. Pukul 3.30 pagi duduk menyapu luar rumah tu apa hal? Anti amu gerakkan penyapu lidi ke kiri ke kanan. Gerakan dia tu macam orang tengah mesa rumput. Macam itulah dia sapu. Tak normal kan macam tu. Biasanya orang menyapu berlenggok jugalah pergelangan tangan. Anti amu ni sakit tangan ke? Pelik semacam je gaya sapunya. Nampak keras tangan dia. Agaknya dia tahu apa yang Uyak tengah berdebatkan dalam kepala. Tiba-tiba anti amu singkap lengan baju dia. Uyak nampak di sebalik lengan jubah tu hanya rangka tangan. Terkejut beruk Uyak masa tu. Patutlah dia menyapu gaya slow motion je. Buatnya kasar memang tercabut sekali rangka yang ada. Sepantas kilat Uyak tutup tingkap semula. Uyak perasan sebelum dia tergopong gapah nak tutup tingkap tu, Uyak nampak anti amu berpaling pandang ke arah dia. Memang taklah nak perhati muka dia. Tengok tangan pun dah seram, apatah lagi muka. Mak yang tengah lena tidur tersedar dengan cermin aku bilik tertutup. Ketak. Kenapa dik? Mak tanya. Anti amu tengah menyapu tapi tangan dia. Tak sempat habiskan ayat, mak bangun buka tingkap bilik. Tengok dekat luar, sekejap je. Lepas tu mak katup tingkap tu, tarik Uyak, sambung tidur. Uyak pun sambung tidur dengan lena, macam tak ada apa-apa yang jadi. Lepas kejadian tu, Uyak tak pernah nampak lagi benda-benda pelik dekat kawasan rumah anti amu. Sebenarnya kakak pun pernah kena sebelum ni, tapi hanya usik macam tu je lah. Tak pernah tunjuk muka. Sampai pada Uyak, dia bagi ekstrim punya. Segala mak nenek dia tunjuk. Tapi 2 kali tu je lah. Mungkin takut kena bebel dengan ayah gamaknya. Seingat Uyak, ayah pernah cakap punca benda tu sakat Uyak sebabnya dia galak sangat main lepas tu buat sepah sisa jambu yang dia makan tu. Yang sepahkan tu Mamat, bukan Uyak. Kenapa Uyak je yang kena? Pergilah sakat Mamat sekali, sebelah rumah ni je. Esoknya Uyak tanya mak pasal lelaki dalam gambar dekat rumah anti amu tu. Mak cakap tu adik anti amu, tapi dah lama meninggal, tak pasti puncanya. Uyak tanya mak, roh orang mati boleh jadi hantu ke? Mana ada roh orang mati kacau orang? Tu semua setan duduk menyerupa nak takutkan orang. Jangan nak boros sangat kita ni jadi manusia. Mak jawab sambil sekeh dahi Uyak. Bergegar gelang emas dekat tangan kanan dia masa sekeh Uyak tu. Ini semua sebab Mamat. Dialah yang cakap itu roh adik anti amu cuba nak balas dendam. Tak pasal-pasal dapat sekeh free. Mat, cepatlah. Kau berbedak ke apa? Uyak dah duduk tercongok atas basikal tunggu si Mamat nak pergi mengaji. Mamat ni kalau bersiap mengalahkan perempuan, janji pukul 7.30 kita kena suruh dia bersiap pukul 6 petang. Abang baru siap mandi, kejap lagi dia keluar. Terpacul si Etun, adik si Mamat depan pintu rumah. Etun dengan Uyak sama umur. Mamat tua setahun dari dia, tapi Uyak tak berkawan sangat dengan si Etun ni. Apa hal main masak-masak, main kahwin-kahwin, tak kena dengan jiwa dia. Layan lestik burung, jerat ayam kampung, jerat burung wawak, main bola baru syok. Projek rumah atas pokok dekat hutan depan rumah ni pun tak siap lagi. Tadi siang dah lenjun bertukang dengan sepupu dia Pak siapkan rumah tu. Harapkan Mamat memang taklah, dia setakat tolong hulu paku dengan kayu tu boleh lah. Kalau dah siap, syok juga jadi pot lepak sambil mancing dekat sungai kecil tepi tu. Woi, dah lah mengelamun. Tadi nak cepat sangat, aku nak berbedak sikit tak sempat. Mat, kau mandi dengan minyak wangi ke Mat? Uyat, kau jenis lah tu. Kau risau Ijam terpikat dengan aku Ijam ni antara budak handsome dekat kampung tu lah. Memang taste Uyat lah. Tapi tak pula Uyat tunjuk minat pada Ijam dekat si Mamat ni. Tahu-tahu je dia. Kata Mamat,
Tadi dia dengar yang mak si Tapik kena sampuk. Makcik Noh bercerita dengan mak dia masa dekat kedai runcit Pak Samad tadi. Ayah Tapik nak panggil ayah Huyat, tapi ayah Huyat pula tak ada. Jom pergi tengok Mat, soal Huyat. Mamat tak menjawab. Setujulah kot. Tanpa berlengah, Huyat terus pusing ke rumah Tapik. Melencong jauh sikit dari surau. Bila sampai rumah Tapik, dah penuh orang berkerumun. Rumah Tapik ni antara rumah yang kedudukannya sederet. Jadi bila jadi apa-apa memang senanglah orang perasan atau dengar. Lain dari rumah Huyat dengan Mamat, dekat dengan kawasan hutan hujung kampung. Huyat cuba cari Tapik di celah-celah orang ramai tu. Bising jugalah keadaan rumah dia masa tu. Cari punya cari, Huyat jumpa Tapik. Tak susah pun nak jumpa dia. Perut Tapik yang gendut jadi identiti Tapik sejauh 100 meter pun boleh nampak. Jenuh jugalah tarik si Tapik ni dari celah-celah orang ramai tu. Dah lah badan dia semangat. Mereka tarik Tapik pergi kat tepi rumah dia. Tapik, kenapa dengan mak kau? Soal Huyat. Mereka berdua pandang Tapik, tunggu jawapan dia. Tapi Tapik boleh pandang mereka berdua tu selamba je macam tak ada perasaan. Sempat lagi dia koyak plastik gula-gula. Tak tahu dari mana datang gula-gula tu. Tapik bersuara, aku pun tak tahu sangat sebenarnya. Kan aku balik lambat sebab main bola dengan kau tadi Huyat. Masa aku balik petang tadi, mak aku dah lain. Tapi Jijah ada dekat rumah petang tadi. Kejap aku panggil Jijah. Tapik masuk semula ke rumahnya cari Jijah. Jijah ni kakak si Tapik. Huyat kali pandang Mamat. Si Mamat pula apa hal tiba-tiba betulkan songkok dia. Kejap pakai, kejap buang, kejap pakai. Akhirnya dia buang, selit dalam poket. Macam ada yang tak kena. Lepas tu Mamat keluarkan sikat dari poket baju Melayunya. Cermin sisi motor Pak Mael ayah Tapik jadi mangsa kehodohan dia tu. Kau kenapa Mat? Over sangat. Kalau suka pun janganlah nampak sangat, kata Huyat tersenyum tengok tingkah si Mamat ni. Jijah ni antara budak perempuan paling hot lah dekat kampung tu. Dengan putih melepak, ada taik lalat pula atas bibir belah kiri. Manis je kalau tengok. Jijah ni tua setahun dari Mamat. Mamat suka dia sejak dulu lagi. Tak lama kemudian Tapik keluar dari celah-celah orang kampung dengan Jijah. Walau muka tengah serabut, ayu wajah Jijah ni tak hilang. Padalah ramai yang kemaruk pada Jijah ni. Hai Jijah, sihat ke? Tegur si Mamat sambil tersengih-sengih. Jijah tersenyum je, nampak malu-malu. Jijah, kenapa dengan mak kau? Ceritalah kak, aku pun nak tahu juga. Itulah kau, asyik main je, bukan nak lekat dekat rumah. Dah lah bergaduh, ceritalah, aku nak tahu juga. Tapi boleh tak kita cerita dekat wakaf tu? Darah aku dah kering ni kena sedut nyamuk. Wakaf kayu tu ayah Tapik bina tempat dia buat luka. Pak Mael pandai buat luka. Segala jenis luka dia pandai buat. Bansal tu penuh dengan luka yang dah siap. Ada juga yang belum siap. Jijah labuhkan punggungnya atas lantai wakaf. Mamat nak duduk sebelah Jijah. Sempatlah si Huyat ni tolak saja potong steam. Abang Tapik, ayah nak ikut. Jijah dengar jelas suara ayah dari bilik Tapik. Rumah Jijah ni ada 3 bilik. Tapik kongsi bilik dengan Along dan Angah. Disebabkan Jijah anak perempuan tunggal, dia dapat bilik seorang lah. Ayan tidur dengan mak ayah, bertentangan dengan bilik si Jijah ni. Jijah tengok dari tingkap. Hujan lebat dari tengah hari tadi dah surut. Bau cempedak goreng semerbak dalam rumah. Agaknya mak tengah goreng cempedak yang ayah bawa balik dari kebun pagi tadi. Petang-petang lepas hujan ni sedap juga pekena cempedak goreng. Jijah yang dari tadi melengkong macam ular sawo batik atas katil bingkas bangun. Hajatnya nak terus ke dapur, nak terkam cempedak goreng. Tapi bila dengar suara Ayan dalam bilik Tapik dekat sebelah bilik, Jijah terus berhenti. Abang Tapik, bolehlah Ayang ikut. Ayang merengek sambil pegang kaki Tapik yang tengah sarung seluar. Ayang kecil lagi, Ayang tak boleh ikut abang main bola. Ayang duduk rumah dengan Kak Jijah ya. Nanti abang belanja coklat, kata Tapik bila dia nampak Jijah tercegat depan pintu bilik. Tapik capai bedak, dia tuang isinya ke ketiak. Baik punya dia sapu, mengalahkan sapu bedak dekat muka. Tak payah melawas sangat Pik, kau macam mana pun setara tu juga gendut kau. Kak, kau memang tak boleh tengok aku senang. Aku nak pikat si Nurul tu. Abang, Ayah nak ikut. Ayah main dengan Kak Ijah ya. Jom kita makan cempedak dekat dapur. Ijah terus tarik Ayan masuk ke dapur. Bau cempedak goreng makin kuat. Ijah nampak ayah tengah kusyuk hirup kopi panas. Mak ada sebelah ayah. Ijah, Bang Long dengan Bang Angah kau mana? Along katanya pergi mancing dekat lubuk kampung sebelah. Angah pula rasanya pergi rumah Mak Li. Tak tahulah buat apa. Pagi lagi keluar. Abang nak pergi rumah Tok Daud.
hantar luka yang dia tempah tu. Mungkin lambat sikit abang balik, kata ayah sambil paling ke arah mak. Mak hanya mengangguk. Ayah kalau pergi rumah Tok Daud memang lama, ada je nak dibualkan. Jijah berkalih kiri kanan cari Ayan. Tadi rasanya dia elok duduk sebelah ayah, makan cempedak. Hilang pula budak ni. Main dengan Iman, anak jiran sebelah rumah gamaknya. Tak jauh mana selalunya dia main, sekitar rumah ni juga. Ayah dah ke rumah Tok Daud. Lepas habis Jijah melantak cempedak goreng, dia berjalan ke halaman rumah. Niat nak cari Ayan. Jijah duduk dekat muka pintu. Kelibat Ayan masih tak nampak. Jijah nampak jiran dia, Mak Yam, tengah siram pokok. Dia berkalih pandang Jijah. Jijah tersenyum je. Mak Yam, jadi betul pokok kesum ni gemuk-gemuk? Mak tegur Mak Yam sambil belik-belik daun kesum Mak Yam. Datang dari mana pula mak ni? Keluar dari pintu dapur lah agaknya. Mak semakin rancak berborak dengan Mak Yam. Berselera cerita entah apa yang dibualnya. Dari jauh Jijah dengar bunyi motor Honda bulat ayahnya. Along rupanya. Awal balik Long, ikannya mana? Tanya Jijah. Tak siap lagi ni, tertinggal barang nak hantar pada nakar. Along ni kaki pancing, kalau keluar mancing tak sehari suntuk tak sah. Dari jauh Jijah nampak Ayan boleh lari sambil pegang sesuatu di tangan. Ayan berlari ke arah mak. Mak, tengok ni, Ayan jumpa minyak wangi. Tengoklah mak. Ayan bagi botol kaca kecil di tangannya ke arah mak. Tapi mak buat tak indah je. Dah, jangan main, pergi buang Ayan, kotor, jawab mak sambil sekilas pandang botol tu di tangan Ayan. Mak masih rancak berborak dengan Mak Yam. Mak kalau berborak dah nak maghrib pun dia tak riau. Ayan pun lari ke arah halaman rumah. Lalu diletakkan botol tu dalam raga motor Honda petak ayah. Kemudian berlari semula bermain entah ke mana. Tak jelas kandungan botol kaca tu. Jijah sekadar tinjau dari muka pintu. Tak semena-mena Jijah terasa ada angin menerpa kuat. Dingin sangat anginnya, macam berdiri depan peti ais yang terbuka. Jijah usap bulu lengan yang meremang. Dingin tu macam berada dekat sekitar badan dia je. Nak hujan lagi ke? Jijah, nanti tolong gosok baju kemeja Alung ya malam ni. Esok Alung nak pergi bandar. Alung balik lambat sikit, ada hal dekat rumah nakar. Alung pergi dulu, jangan lupa pesan pada mak ayah. Lepas Alung pergi tinggalkan pekarangan rumah, angin dingin tadi pun hilang serta-merta. Berinding pun dah hilang. Tak jadi hujan kot. Tak lama kemudian Jijah nampak Alung balik semula. Tadi kata balik lambat, ni dah balik dah. Sampai je depan rumah, Alung matikan motor lalu berjalan ke arah wakaf. Alung duduk termenung dekat situ. Long, tadi kata balik lambat. Alung senyap tak membalas. Dia tunduk pandang tanah. Dingin sejuk yang hilang tadi tiba-tiba muncul semula. Wajah Alung pucat. Sakit ke Alung ni? Jijah malas nak layan Alung. Bergaduh dengan nakal lah kot. Lepas tu Jijah bangun, pergi ke arah kerusi dan hidupkan televisyen. Hajatnya nak tengok cerita usuk Sondorian. Kejap lagi dah nak mula. Long, Ayan, jom naik. Nak gelap dah ni. Tampik dengan ayah kau ni tak balik-balik lagi, lau mak sambil membebel masuk ke dapur nak siapkan makan malam agaknya. Tak lama kemudian ayah naik. Alung masih duduk dekat wakaf. Dingin tadi semakin kuat. Pelik betul, sampai terasa kembang dekat kepala. Kenapa pula aku ni? Tak sihat ke? Kata Jijah. Masa Jijah tengah layan perasaan, tiba-tiba dia dengar benda jatuh dekat muka pintu depan rumah. Kuat bunyinya. Jijah pandang ke arah pintu. Jantung dia terus berdegup kencang. Alung pingsan. Baru je Jijah bangun nak pergi ke arah Alung, dia dengar mak menjerit. Mak bertempik dari dapur. Jijah masih berdiri kaku. Otak masih proses. Nak ke arah Alung ke atau ke arah mak? Kenapa pula mak menjerit macam tu sekali? Tak pernah dia dengar mak menjerit macam tu. Kalau menjerit sebab geli cicak tu dia pernah dengar lah, tapi ni lain. Jeritan mak kali ni membuatkan Jijah meremang. Akhirnya dia berlari ke arah dapur. Lepas Ayan keluar dari dapur tu, pergi ke arah Jijah sambil menangis. Kak Jijah, mak jadi hantu, kata Ayan sambil menangis teresak-esak. Teringat perkataan hantu terpacul dari mulut Ayan. Larian Jijah ke arah dapur semakin perlahan. Jijah melangkah setapak demi setapak. Masih teragak-agak nak ke arah mak. Dia berkalih ke arah Ayan yang tengah menangis tepi Alung. Jijah nampak Alung bergerak sikit. Kemudian perlahan Alung gosok badannya. Bila tengok Alung mula sedar, Jijah jadi berani sikit. Jijah jenguk ke arah dapur. Terasa suasana teramat sunyi sekali. Bunyi cengkerik untuk Alung jadikan umpan memancing yang tergantung dekat pintu dapur pun tak berbunyi. Jijah menjengah perlahan-lahan. Mana mak ni? Tiba-tiba Jijah dengar bunyi menderam. Sesekali mendengus kasar, tercium bau hanyir yang kuat. Jijah cuba cari dari mana arah bunyi tu. Kenapa hanya sangat dapur ni? Mak lupa nak mop ke apa? Kemudian Jijah nampak mak tengah duduk mencangkung bawah meja makan, membelakangkan dia. Badan mak bergerak-gerak macam tengah makan sesuatu. Bunyi mak makan makanan tu bertambah kuat. Bau hanyir semakin kuat. Sesekali Jijah tahan nafas sebab nak termuntah. Mak,
Jijah panggil mak perlahan sambil berdebar-debar tunggu respon daripada mak. Mak masa normal pun dah seram, lagilah bila kena sampuk ni bertambah ganda seramnya. Tangan Jijah terketar-ketar, terasa basah dek peluh. Masa ni Jijah berperang dalam diri, betul ke tu mak dia? Tapi tengok dari pinggang dan rambut beruban 2-3 helai tu, Jijah pasti itu mak dia. Bila dengar suara Jijah, badan mak berhenti bergerak, tapi tangan dia masih tengah nak suarakan makanan ke dalam mulut. Jijah perlahan bergerak ke depan mak. Allahu Akbar, mak! Jijah terkejut bila tengok mak tengah makan daging lembu dan ikan mentah. Daging dan ikan yang Jijah nampak ayah bawa balik dari pasar tadi sebelum dia ke rumah Tok Daud. Jeritan Jijah tak bagi kesan pada mak. Mak sambung ratah ikan mentah tu. Mata mak galak, merah macam baru lepas menangis. Terbuntang biji matanya, macam nak tersembuh keluar. Muka mak pucat, mulut mak comot dengan darah ikan dan daging. Bibir mak luka terkena tulang ikan. Punyalah selera mak ratah daging mentah tu macam dia tengah makan stik. Tekak Jijah jadi kembang. Dekat situ juga dia termuntah. Takut bertukar jadi geli. Masa Jijah tengah muntah, dia nampak Along dan Angah tarik mak keluar dari bawah meja makan tu. Along dah sedar Angah dah balik dari rumah Mak Li. Mak, kenapa ni mak? Mak! Suara Along dengan suara Angah bertindih. Hidup rendah dekat dapur masa tu dengan suara Along dan Angah menjerit panik. Suara mak ketawa mengilai dan suara ayah yang tengah menangis. Lepas tu Along dan Angah heret mak keluar pergi ke ruang tamu. Mak mengelupur, cuba lari dari pegangan Along dan Angah. Mak terpekik-pekik menyumpah seranah. Angah, pergi panggil ayah. Ayah dekat mana Jijah? Ayah pergi rumah Tok Daud. Sebelum Angah pergi cari ayah, mereka ikat mak dekat tiang tengah rumah. Kalau biarkan Along kawal seorang-seorang, mau lunyai Along. Along dah lah sekeping. Mak pula badannya tak ubah macam Big Show. Ayah aku ingat nak panggil ayah kau Uyat, tapi ayah kau tak ada, kata Jijah sambil lap air mata. Ayah aku tak ada dekat rumah. Sebab jugalah tengok Jijah menangis tu. Uyat pandang ke rumah Jijah semula. Orang ramai dah berkurangan sebab masa Jijah tengah bercerita tadi, Uyat dengar suara Along Jijah suruh jiran-jiran kembali ke rumah masing-masing. Tak nak mengeruhkan keadaan katanya. Ya juga sibuk berkerumun rumah orang, mengalahkan reporter. Semua nak tahu. Tiba-tiba Uyat terasa dingin angin yang agak kuat. Uyat tengok kiri kanan. Sejuk sangat ni. Uyat terus peluk tubuh. Lepas tu dia tengok Mamat dan Jijah. Tak rasa apa-apa pun. Tapik lagi lah dengan tak berbajunya. Baju t-shirt ni diikat dekat leher, menggerbang macam Superman. Tak sejuk ke budak 3 ekor ni? Ayah kau tak balik lagi ke Jijah? Lama betul pergi ambil ustaz. Lambat sangat dah ni. Tiba-tiba mereka dengar jeritan mak melah. Mak si Tapik. Keadaan rumah yang reda sikit tadi jadi riuh rendah semula. Uyat nampak mak melah berlari nak keluar, tapi berjaya disekat oleh abang Jijah dan beberapa penduduk kampung yang lain dekat depan pintu rumah. Masa mak melah tengah ditarik masuk ke dalam rumah, Uyat nampak jelas ada satu tubuh tengah bertinggi atas bahu dan tangannya peluk kepala mak melah. Rambutnya yang mengurai menutup sebahagian wajah mak melah yang tengah meronta-ronta nak keluar. Tak nampak jelas wajahnya, tapi benda tu baik punya parking atas bahu mak melah. Tak bergoyang sikit pun masa mak melah meronta-ronta tadi. Uyat nampak dia pakai baju merah, bukan baju warna putih. Tak macam tipikal cerita hantu Melayu tu. Dada Uyat berombak, nafas turun naik, peluh mula menitik di dahi, jantung mula berdebar. Uyat tengok reaksi orang kampung. Mereka ni tak nampak ke apa yang dia nampak? Ada hantu bertinggi atas mak melah oi. Tangan Uyat menggetar. Tak pernah dia rasa macam ni. Takut masa tengok hantu dekat rumah anti Amu pun tak macam ni. Bukan calang-calang benda ni. Tapi Jijah dan Mamat serentak berlari ke arah rumah. Uyat masih tegak-tegak nak ikut. Buatnya benda atas bahu mak melah tu terkam dia tak kenaya. Tapi duduk sorang-sorang dekat wakaf ni seram juga. Sejuk dia makin kuat. Mat, tunggu aku, laung Uyat sambil berlari ke arah rumah Tapik. Uyat menjengkik nak tengok dalam rumah Tapik tu. Dengar suara mak melah menjerit kuat. Dia selangi dengan ketawa. Apa yang lawak pun tak tahulah. Disebabkan badan kecil, Uyat berjaya mencelah di celah-celahan beberapa orang jiran Tapik. Pang! Uyat tengok satu tamparan hinggap di muka mak melah. Along Tapik tampar maknya sendiri. Dada abang sulung Tapik turun naik tahan marah sambil genggam penumbuk. Apa kebodoh kamu ni? Kamu tampar pun bukan benda tu sakit. Yang sakitnya mak kamu. Aku lesing juga budak ni, jerit abang Kapi sambil pegang mak belah. Uyat tengok ada 5 orang pegang mak belah. Yang pegangnya pun sadar macam Undertaker, tapi kalah dengan mak belah. Keluar jugalah peluh jantan. Uyat perasan benda tu dah tak ada atas bahu mak belah. Hilang dah wajah asli mak belah. Yang wajah asalnya macam Azian Idawati dah bertukar jadi wajah orang lain. Wajah yang Uyat tak kenal. Darah kering di mulut mak melah
nampak lagi merah sebab kepucatan wajahnya. Ada beberapa orang kampung berkerumun sekeliling Mak Melah sambil baca surah Yasin. Mereka baca dengan khusyuk, tapi Uyak tahu mereka tak khusyuk pun berdasarkan tangan yang menggeretah dan mata kejap-kejap pandang Mak Melah yang tengah menggila tu. Dekat celah-celah orang mengaji tu, Uyak nampak ada perempuan duduk dekat belakang Mak Melah. Uyak jenguklah nak tengok, tapi dihalang oleh tubuh abang undertaker tadi. Yang pasti perempuan tu pakai baju merah dan berkain batik. Uyak, jom balik, dah lama kita dekat sini, kata Mamat. Uyak tunjuk isyarat tunggu kejap. Show baru nak mula, dah nak balik. Tunggu ustaz sampai dulu baru kita balik, kata Uyat. Perlahan Mak Melah berhenti meronta. Mak Melah terbaring pingsan. Kesian dia, letih gamaknya. Nampak sisa air mata di pipinya. Bila tengok Mak Melah terbaring, abang-abang undertaker tadi lepaskan pegangan, kesat beluh di dahi. Penat macam bergusti dengan kerbau jantan. Mereka duduk bersandar dekat dinding. Ketika itulah serta-merta Uyat nampak jelas perempuan tadi. Dia duduk membelakangkan Mak Melah, bersimpuh dekat hujung kepala Mak Melah. Dari bentuk badan macam anak dara, berselendang putih nipis. Badan dia bergerak depan belakang macam orang berkhusyuk tengah berzikir. Orang sekeliling buat macam tak peduli je dengan perempuan tu. Masing-masing tengah nikmati suasana tenang sebab Mak Melah dah tertidur ke pingsan, Uyat pun kurang pasti. Uyat tengok selendang perempuan tu semakin jatuh ke bahunya secara perlahan, bergerak mengikut gerakan kepalanya. Kemudian kepala perempuan tu perlahan mendongak. Selendang yang berada di bahunya tadi jatuh ke lantai, menampakkan rambutnya yang bersanggul. Uyat terus perhati perempuan tu. Wajahnya yang tadi menghadap dinding dan menghadap ke arah atap rumah. Uyat ingat setakat tu je. Tiba-tiba perempuan tu gerakkan kepalanya perlahan ke kiri sikit dan semakin ke belakang. Masa tu Uyat nampak bahagian dahinya putih licin. Walaupun takut, Uyat terus perhati perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu gerakkan kepala dari kiri sikit, terus mendongak dan lipatkan kepala dia ke belakang. Macam tak ada batang leher, hanya kepala je terlipat ke belakang. Badannya masih tegak, duduk bersipuh macam tak ada apa-apa. Uyat terkedu tengok perempuan tu. Tadi dahi perempuan tu je yang Uyat nampak. Sekarang wajah perempuan tu jelas terpapar. Walaupun dalam keadaan terbalik, mata perempuan tu merah menyala. Bahagian mukanya dari hidung sampai ke dagu mengelupas, merah dan kehitaman macam kesan terbakar. Dia tersenyum tengok Uyat sambil menampakkan gigi-gigi rongaknya macam Mamat. Serta-merta Uyat jadi kaku, dada berdegup kencang, mulut terkunci. Uyat dengar suara Mamat yang duduk sebelah dia tengah berborak dengan Tapik. Tapi dia macam berada dalam dunia yang lain sampai tak mampu nak tarik baju Mamat. Nak alihkan mata dari pandangan perempuan tu pun dia tak mampu. Aku saja ke yang nampak perempuan tu? Sebab Uyat dengar orang lain berborak macam biasa je. Tiba-tiba Uyat nampak bibir perempuan tu terkumat kamit. Dan ketika itu jugalah dia tengok Mak Melah yang tengah terbaring, gerakkan bibirnya macam perempuan tu. Mak Melah lalu bangun sambil menjerit. Mak Melah dah sedar. Uyat pejamkan mata, ketakutan. Uyat, mak kau datang Uyat, matilah kita malam ni, kata Mamat sambil tepuk bahu Uyat. Masa itulah Uyat terus tersedar, kembali ke dunia nyata. Perempuan tu dah hilang. Mak Melah terus meronta. Dari jauh Uyat dengar ngauman bunyi motor scrambler. Dalam kampung ni ada sebiji je motor scrambler, iaitu motor pakcik dia. Pakcik Uyat selalu tinggal motornya dekat rumah dia. Bila ikut ayah jadi kelendan, sah itu mak. Dari jauh Uyat tengok mak bawa motor scrambler macam Indiana Jones. Bersinar gelang dan rantai emas dia walaupun dalam gelap malam. Kau naik sekarang? Padahal aku cari dekat surau tak ada. Siap kau, kata mak sambil jegirkan biji matanya. Uyat dan Mamat menurut perintah naik belakang motor. Sebelum naik, mak sempatlah hadiahkan subitan manja sedar sebagai tanda balik nanti Uyat akan digulaikan. Masa ni nak menyesal pun dah tak berguna. Basikal Uyat tinggal tepi rumah Tapik. Malam tu memang Uyat kena gulai habis-habisan dengan mak. Kena libas dengan wayar TV 2-3 das. Marah-marah pun malam tu tidur dengan mak juga sebab ayah belum balik lagi. Apa yang terjadi dekat rumah Tapik malam tu Uyat tak tahu. Subuh tu Uyat dengar ada orang ketuk pintu rumah. Terdengar suara ayah menyahut. Ayah dah balik kot masa Uyat tidur malam tadi. Letih kena bedal dengan mak punya pasal. Pak Su nanti datang sekali ya. Uyat cam suara tu. Tu suara Pak Mael. Pak Su tu panggilan ayah. Lepas ayah sarapan, dia terus bergegas pakai baju. Abang nak pergi rumah mak ayah kejap, kata ayah pada mak. Sekejap je Uyat tengok ayah hilang dari pandangan. Mak pula bangun, pergi ke arah bilik air. Ini peluang cantik. Uyat terus menyusup keluar, sauk basikal nak ke rumah Tapik. Sampai rumah Tapik, Uyat nampak ayah, Pak Mail, Along Tapik dan seorang pakcik berkopiah dalam lingkungan 60-an. Uyat tak pasti siapa berdiri depan wakaf rumah Tapik tu. Mungkin ustaz yang pakcik Mail panggil semalam kot. Tak sempat nak tengok ustaz tu sampai, Uyat dah kena hambat balik dengan mak. Dekat tangan pakcik tu ada piring kaca. Disebabkan tak ramai orang, Uyat berani datang dekat sebab ada ayah.
Ayah pun relax je, tak menggelabah macam mak kalau dia buat hal. Uyak tengok dalam piring kecil tu berisi beras dalam segenggam dengan beberapa hirisan kunyit hidup. Kemudian pakcik tu ramas dan gaulkan hirisan kunyit dengan beras tu sambil baca sesuatu. Lepas tu ditaburkan dekat sekitar wakaf. Cuba gali kawasan yang saya taburkan beras tu. Ayah dan lain-lain gali secara perlahan dan menguis-nguis tanah yang telah ditaburkan beras tu. Rasanya yang ni dah. Uyak tengok ayah menunduk macam ambil sesuatu. Ayah pegang botol kecil-kecil. Lepas tu dia balut botol tersebut dengan kain, lalu diserahkan pada pakcik tadi. Tak besar pun botolnya, sebesar jari kelingking orang dewasa. Isinya macam minyak bercampur air. Atas minyak, bawahnya air. Airnya macam bercampur dengan darah. Dalamnya nampak macam ada taring atau tulang kecil, rambut dan secebis kain berwarna merah. Kemudian pakcik tu bacakan sesuatu lalu dihembuskan pada botol tersebut. Pergi lempar dalam sungai, balut dengan kain dan letak apa saja untuk pastikan benda tu tenggelam. Pesan pakcik tu sambil hulurkan botol pada Pakcik Mail. Pakcik Mail teragak-agak nak ambil. Tak ada apa dah, saya dah kurung dia. Saya rasa ada yang bawa balik botol tu. Tak ada tuan pun, saja nak mengusik. Dah ada yang bawa dia balik, dia sukalah. Jijah ada cerita yang Ayan bawa balik botol. Lepas tu dia letak dalam raga motor masa saya berhenti dekat rumah ambil barang. Saya ingat saya keluar dari rumah, tapi saya tak ingat masa bila saya balik. Lepas tu pensen depan pintu rumah. Tak tahu pula masa bila Ayan ambil dari raga motor saya. Lepas tu buang ke kawasan wakaf ni. Pak Samad ada cerita pada ayah. Dia kata kamu lalu depan kedai dia petang semalam sambil bawa perempuan baju merah naik motor. Dia tegur kamu mengusik, bawa mata air, naik motor, makan angin. Tapi kamu boleh menyumpah dan ludah depan kedai dia. Allahu ayah, Alung memang tak ingat langsung. Alung mana ada mata air. Sedar-sedar Alung ada depan pintu rumah terbaring. Kau bawa dia lah tu jalan-jalan makan angin. Uyat dengar perbualan mereka dengan teliti. Jadi maknanya benda yang bertinggi atas bahu Mek Melah dan perempuan berbaju merah tu asalnya dari botol tu lah. Patutlah Uyat rasa sejuk semacam bila duduk dekat wakaf tu semalam. Rumah dia ada dekat situ. Ayah kata botol tu berisi minyak orang mati kena bunuh. Selalunya minyak ni digunakan untuk aniaya orang. Orang yang terkena sihir minyak ni boleh jadi gila, lebih teruk dari mati. Mungkin botol tu Ayah jumpa dekat mana-mana, atau mungkin hujan lebat pagi tu menyebabkan botol tu timbul di permukaan tanah. Kawasan kampung Uyat ni memang kerap banjir. Mungkin dibawa masa banjir baru ni. Uyat tengok ayah berlalu dengan kereta bersama Pak Mail. Pergi buang botol tu agaknya. Mak Melah pun dah beransur sembuh, tapi masih lemah. Banyak kudratnya yang dah hilang. Ayah pun dah bekalkan air untuk pulihkan semangat Mak Melah. Tapi petang ni jangan lupa, kata Uyat pada Tapik yang tengah berdiri depan rumah. Apa pun jadi, bola tetap on. Sampai rumah, niat Uyat nak sambung buat rumah atas pokok dekat hutan depan rumah. Tak kesampaian sebab sampai je depan pintu rumah, mak dah tunggu sambil pegang rotan. Kena lagi hari tu. Uyat dengar mamat ketawa mengekek dalam rumah dia. Haram jadah Komat, kau tunggu aku balas nanti, kata Uyat. Okey, sampai sini dulu kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.